Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq Ashrafri Samsudin, A171031 akan menerangkan mengenai proses pengurusan risiko. Jadi, proses pengurusan risiko ni terdapat 5, antaranya ialah membentuk konteks, mengenal pasti risiko, menganalisis risiko, menilai risiko dan yang terakhir ialah kawal risiko. Pertama sekali kita akan lihat dalam membentuk konteks. Dalam membentuk konteks ini, kita perlu menetapkan skop. Yang kedua, menentukan objektif umum. Yang ketiga, mengenal pasti pemegang taruh yang berkenaan. Dan yang keempat, dengan mengumpul maklumat latar belakang. Dan maklumat yang dikumpulkan ini perlulah dikumpul oleh pegawai yang dilantik bagi mengelakkan kekeliruan sumber pada masa yang akan datang. Antara contoh maklumat yang akan dipertimbangkan ialah seperti pelan strategik, laporan audit, pemeriksaan dan lawatan tapak, pengalaman peribadi dan sebagainya. Seterusnya kita akan lihat dalam mengenal pasti risiko. Okey. Antara kaedah-kaedah mengenal pasti risiko ni adalah dengan membuat pemerhatian, pemeriksaan, audit, sumang saran, teknik nominal berkumpulan, kajian pengenalan dan hazard, pengenalan pasti hazard, penilaian risiko dan kawalan risiko dan sebagainya. Seterusnya, dalam menganalisis risiko, terdapat 3 iaitu kemungkinan, keterukan dan metrik penilaian risiko. Dalam kemungkinan adalah keadaan di mana sesuatu yang berlaku pada tempoh masa yang tertentu boleh menjejaskan matlamat strategi operasi, keuangan, peraturan dan pengurusan pengetahuan di pusat kemudahan. Dalam keterukan pula bermaksud kesan terhadap tahap kemudaratan yang berlaku akibat berlakunya insiden atau sesuatu perkara yang berlaku. Kemudian kita akan lihat terhadap metrik penilaian risiko. Ia digunakan untuk memberikan anggaran tahap risiko yang setelah kemungkinan dan keterukan yang dikenal pasti. Iaitu keadaan di mana kita dapat mengenal pasti kerugian atau sesuatu yang berlaku terhadap perkara tersebut. Okey, langkah seterusnya ialah menilai risiko, iaitu bagi menentukan sama ada risiko ini boleh diterima atau sebaliknya. Okey, penilaian hendaklah mempertimbangkan beberapa faktor seperti berikut sebelum ke langkah yang seterusnya. Antara faktor tersebut adalah tiada kaedah rawatan risiko yang sesuai, boleh diperoleh, kos rawatan risiko yang tinggi atau tidak munasabah, tahap risiko yang rendah. Yang keempat, magnitud risiko iaitu peluang atau kesan positif yang ada melebihi ancaman risiko. Okey, tahap yang terakhir ialah kawalan risiko. Keperluan membuat keputusan untuk risiko yang memerlukan rawatan khusus. Keadaan yang ini berlaku jika risiko ini tidak dapat dirawat dengan prosedur atau proses aktiviti yang biasa diamalkan. Menentukan jenis rawatan risiko yang sesuai dengan mempertimbangkan faktor berikut. Kenal pasti dan pilih rawatan yang sesuai. Menilai pilihan rawatan berbanding kos rawatan yang dilaburkan. Dokumenkan pelan rawatan risiko yang merangkumi peranan dan tanggungjawab. Pengesahan dan kelulusan sumber dan keuangan. Dan seterusnya, setelah rawatan risiko dilaksanakan, risiko semasa hendaklah dinilai semula untuk memastikan tahap risiko adalah lebih rendah dan berkesan. Sekian, terima kasih.